Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Terima kasih Profesor Fatimah atas perkongsian yang sangat komprehensif. Terdapat banyak butiran informasi yang penting yang perlu kita amati insya-Allah, dan kita amat berterima kasih kerana mengambil masa untuk berkongsi dengan kita. Thank you so much. Okey, baik. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sihat semua okey? Alhamdulillah, sedikit lagi insya-Allah. Baik, kini segmen berikutnya adalah persembahan. Persembahan apa? Persembahan video mengenai bantuan perubatan kecemasan dari STNT International. Semoga video tersebut memberi manfaat kepada kita semua. We will now be playing a video prepared by STNT International on the Emergency Medical Assistance (EMA). May the information presented be beneficial to all of us. Wabarakatuh. First of all, I would like to say congratulations to all my esteemed and beloved pilgrims who are performing the Hajj this year. It is a momentous occasion, and today I'm going to be talking about something very important. But before that, a quick question. Do you have your insurance for Hajj this year? No. In fact, we are not here to sell you insurance. We are here to tell you about the insurance that you already have when you buy your Hajj package with the travel agencies. My name is Dr. Amar Ayub Anggulia. I'm the director of STNT International. Let's talk about that. We are appointed by AMTAS to provide emergency medical assistance on the ground. And this is a unique product because we combine both the insurance aspect of it and the service aspect of it. STNT International is registered with the General Insurance Association of Singapore, and our underwriter is United Overseas Insurance. This scheme is unique because you don't have to pay a deposit when you go to any of our partnered hospitals or medical centers. Cashless, seamless, that's the service that you're going to get. On top of that, we cover pre-existing conditions, thereby increasing accessibility of care without the worry or burden in your mind. And our staff is going to be there with you, inshallah. Our strategic partners that makes this work also includes our healthcare partners in Saudi Arabia, Abayat Medical Center, Saudi National Hospital, and Al Hayat National Hospital. Let's talk about the policy coverage. It is a bit worthy, I do understand, but let's highlight certain aspects that are interesting and important. We have both medical and travel inconvenience coverage, and this includes medical and accidental dental expenses incurred overseas in Saudi Arabia for up to Singapore dollars 250,000 for some patients and 100,000 for others. Medical expenses occurred upon return to Singapore within 72 hours from the date of return. This is something that is part of our policy as well. There's hospital confinement allowance also, trip cancellation and trip curtailment. The insurance policy also covers travel delay, and let's not forget baggage delay as well. Emergency medical evacuation and repatriation due to pre-existing medical conditions are also covered with the stated limit here. And since we are a service provider company, we also work with our partner evacuation and repatriation company as shown, which includes PALMS across Asia, First Medic Training and Ambulance Services, and Medicare Services Sdn Bhd, so that in the event of an emergency, medical evacuation and repatriation will be assisted by those companies mentioned above. Of course, we have COVID-19 related coverage as well, which includes medical expenses incurred overseas in Saudi Arabia due to COVID-19. This is a summary of the key benefits. And of course, all of our information above can be found in our STNT Aman Hajj 1444 Hijriah brochure, and the brochure can also be found in our website, stntinternational.com. These are the general exceptions as shown. So in summary,
this is not your usual insurance product. This is insurance with a service. While you're in Saudi Arabia, no payment is required. It's a cashless, seamless admission process with our partner hospitals. Just bring your Hajj EMA card, your GSA badge, and Muiz Green Book when you're at our partner hospitals and medical centers, and someone will attend to you very shortly, inshallah. This is how you do your claims. Start with scanning the QR code at the back of your EMA card. Once you reach the claims portal, key in your unique ID found on your EMA card and other details. Different claim requests require different documents. Make sure you have all documents ready to continue your claim. Our claims team will review your submission and contact you for any further information or updates. We hope that you are aware of the coverage available and how to do your claims. We are here to support you, and we hope that you have a smooth Hajj this year. Semoga Haji Mabrur. Amin. Semoga Haji Mabrur insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, terima kasih kerana mengamati video tadi, dan juga kita ambil kesempatan ini untuk mengucapkan we apologize lah kalau tadi ada sedikit pause untuk kita semua mengamati dengan lebih mendalam insya-Allah. Okey, baik, alhamdulillah. Kini majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Tengku Muhammad Fauzi, Presiden AMTAS, untuk memberikan penerangan tentang pergerakan haji pada tahun ini dan juga akan disudahi dengan bacaan doa penutup. We would now like to invite Ustaz Tengku Muhammad Fauzi, President of AMTAS, to provide us with information pertaining to this year's Hajj movement and to conclude with the recitation of closing dua. Ustaz TM Fauzi, please. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifatak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan, daripada tetamu-tetamu terhormat kita, daripada CE, daripada Majlis Islam Singapura dan Presiden Majlis Islam Singapura, dan para doktor dan juga para nurse dan juga para sekalian pembantu-pembantu, sukarelawan dan juga SPAW, dan juga semua wakil-wakil GSA dan semua tetamu-tetamu Allah SWT. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Dah sarapan ke belum? Sudah? Alhamdulillah. Selamat, tak payah belanja lagi lah ya. Yang belum sarapan jangan susah hati, boleh jamak takhir. InsyaAllah. Tapi tak boleh selalulah ya, kan nanti masuk angin yang susah sikit ya. Sekali-sekala tak apa.
Ya, muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita telah berada di dalam dewan ini lebih daripada 2 jam daripada jam 8.30 dah tadi sampai sekarang dah dekat pukul 11 dah. Agak-agaknya dah mengantuk agaknya ya. Okeylah, untuk kita refresh baliklah diri kita ni, boleh saya minta sama-sama kita berdiri sekejap. Mari kita gerakkan badan kita. Alhamdulillah. Kita angkat tangan kita sikit, stretch your arms. Angkat tangan ke atas. Pusing ke belakang, ya. Kanan, pusing ke belakang, kiri. Alhamdulillah. Gerak-gerakkan sikit. Jadi darah-darah kita mengalir, dapat segar sikit. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Boleh kita duduk sekian. Ya, alhamdulillah para jemaah sekalian, banyak maklumat-maklumat yang telah kita dapatkan, tips-tips kita untuk kita menunaikan ibadat haji tahun 1444 Hijrah ini. Memang semua apa yang telah dibicarakan itu amat penting sekali. Jangan diambil ringan, apatah lagi tentang kesihatan kita. Ya, jadi para jemaah sekalian, insya-Allah sebagai mewakili pihak semua GSA, saya sebagai ketua ataupun sebagai presiden AMTAS untuk nak membicarakan tentang perjalanan kita dalam mengerjakan ibadat haji insya-Allah taala. Ya, dalam perjalanan ibadah haji kita ini, kita bermula daripada yang pertama sekali, iaitu kita letakkan kita punya syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia sebagai orang beriman ya. Apa pun nikmat kita dapat tu, jangan kita lupa syukur kepada Allah Ta'ala. Bagaimana yang telah kita dengarkan tadi, bahawa Allah SWT telah pilih kita untuk menjadi tetamunya. Walaupun yang memohon untuk menjadi tetamu Allah tahun ini lebih ramai daripada apa yang telah dibenarkan. Ya, kita fahamlah semua orang tu berhajat nak tunaikan haji kerana merupakan sebagai rukun Islam yang kelima. Tetapi yang dapat kelulusan tu hanya seberapa sahaja yang kita sudah sedia maklum ya. Jadi kitalah yang sekarang ada dalam dewan ini, dan mereka yang tak sempat datang pada hari ini, kita dipilih oleh Allah untuk jadi tetamu Allah. Jadi dengan sebab kita dipilih oleh Allah Ta'ala, kita syukurlah kepada Allah Ta'ala. Tapi kita hendaklah jaga niat kita supaya niat kita tu biar betul, jangan sampai ada yang tersilap. Kenapa? Ialah sebab walaupun kita dah dapat panggilan Allah untuk tunaikan haji dan juga kita sampai ke tanah suci, tapi kalau niatnya itu tidak sebagaimana yang dikehendaki, maka dia akan menjadikan ibadat haji kita sia-sia sahaja. Sebab itulah kita waspada, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun yahujjul ummati li arba', iaitu akan datang satu masa di mana manusia, di mana mereka naik haji itu kerana 4 perkara. Apa dia tu 4 perkara? Pertama ialah orang kaya naik haji kerana nak melancong. Orang kata kat Mekah tu dah moden dah tu, hotel 5 star lah, aircon lah masjid, wah naik train lah. Jadi nanti itu bagus, bukan tak bagus, tapi bukan itu niat kita. Niat kita ialah kerana labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku menyahut panggilanmu. Itu niat kita. Nawaitu itu betulkan betul. Dan demikian juga Nabi menyambung lagi. Dan orang yang kedua naik haji itu ialah orang-orang ahli pertengahan. Pertengahan ni biasanya dia fikirkanlah macam mana nak mencari rezeki. Jadi dia pergi haji, oh ini bagus ni bisnes ni, ini kau beli bawa balik Singapura, untung 10 kali ganda ni. Ini pun otak bisnes pula. Nanti dulu kau datang nak niat haji ke nak buat bisnes. Ini pun Nabi dah sebut dah. Dan demikian pula, iaitu ada setengah lagi orang yang Nabi mengatakan, iaitu naik haji itu kerana orang-orang miskin. Orang miskin minta sedekah. Ini kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan jangan terkejut. Orang-orang ni datang pada negeri-negeri yang susah. Tetapi macam mana boleh datang ke Mekah padahal dia miskin? Jawapannya, ada sindiket-sindiket yang telah mengambilkan kesempatan daripada orang-orang susah ini. Kau nak pergi haji tak? Aku bagi kau haji free. Tapi dengan syarat, kau pergi minta sedekah depan masjid. Apa yang kau dapat, semua aku punya. Siapa tak nak pergi haji? Free, dapat free pula. Maka dengan itu berlakulah apa yang sudah pun berlaku. Banyak orang-orang minta sedekah ni kadang-kadang dekat depan masjid dengan
dengan kaki terpelingkot, yang tangan kodong, macam-macam lah yang mengerikan pun takut juga. Habis ustaz, kita nak sedekah ke tak nak sedekah? Jawapan kita, sedekahlah, niat kita tu kerana Allah, pahala tu tetap akan dapat. Walaupun orang yang minta sedekah tu sedikit sekalipun. Tapi kalau betul sedikit, itu terserah dia dengan Tuhan. Tapi kalau dia tu memang orang susah, kita dapat juga pahala berganda-ganda. Sebab sedekah di kota Mekah ni ibarat kata bagaimana dalam hadis, 1 rial kita sedekah dapat ganda 700 kali ganda. Subhanallah. Ada pula ulama mengatakan iaitu 100,000 kali ganda, kerana semua amal ibadat di kota Mekah, semua, termasuklah solat, masuklah kita sedekah, masuklah apa-apa zikir sebagainya, semua digandakan 100,000 kali ganda. Subhanallah. Jadi itulah kita, kalau nak sedekah kita sedekah, tapi janganlah kita orang kata sangka buruk, ini betul ke tak betul ni, jangan sangka buruk, sebab kita tak tahu hakikat sebenarnya orang tu. Dan demikian juga Nabi SAW mengatakan orang yang keempat tu yang melakukan haji itu kerana apa? Kerana mereka nak dapatkan nama. Ini biasalah orang-orang ahli ibadat, orang ulama, orang baca Quran, ya. Dia pergi haji, balik pada haji, terus nak pergi ke tempat registrar, tukar nama Haji Ahmad, Hajjah Fatimah, umpamanya lain. Jangan marah ya kalau nama kebetulan pula tu, ya. Dia tukar nama. Kalau lah tak letakkan nama kat depan tu, dia tukar kat belakang. Engkau ada aku pun ada Al-Hajj pula. Ada Al-Hajj pula. Ini semua berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kalau orang panggil Mat, apa Mat? Aku Haji Ahmad tau. So boleh ombor balik haji nak kena panggil nama Haji Ahmad. Jadi sini janganlah sampai macam tu lah, ya. Itu niat tu kena betulkan. Jadi kalau niat dah kita betulkan, kita minta pada Allah Ta'ala. Sebab memanglah amalan yang ikhlas ni bukan mudah, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Satu masa Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apa tu ikhlas? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, nantilah aku tanya pada Jibril. Ya Jibril, apa tu ikhlas? Jibril kata, nantilah aku tanya kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, ya Jibril, beritahulah kepada kekasihku Muhammad bahawa ikhlas itu sirrun min asrari, satu rahsia daripada rahsiaku. Aku beri kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi kita pun tak tahu, ustaz saya ikhlas. Tak boleh, itu dah buat pengakuan tu riak tu menunjuk-nunjuk, tak boleh. Habis ustaz saya buat kerana Allah. Yalah, mudah-mudahan Allah jadikan aku ni ikhlas. Kita minta pada Allah. Dan minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah haji kami semua haji ikhlas, ya Allah. Terimalah haji kami sebagai haji yang kau redha, ya Allah. Jadikanlah haji kami haji mabrur, ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita minta pada Allah SWT, sebab itulah kehendak Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi dengan kita mengatakan kita sudah dipilih oleh Allah, syukurlah pada Allah, dan kita pun telah dipilih sebagai daripada kota kita yang 900, ya. Alhamdulillah, ada pula tambah sikit-sikit, ya. Jadi itulah kita di dalam semua satu maktab. Maktab kita ialah maktab 86 yang diketuai oleh iaitu Syekh Atif Jauhar. Apa maksud maktab ni? Kerajaan Saudi Arabia atau Ministry of Hajj, mereka telah bagi-bagikan. Kalau sekiranya jemaah haji itu bisa katalah 10,000, 20,000, 30 atau 1 juta, macam mana nak handle tu semua tu. Jadi dia bagikan satu maktab handle 2,500, maksimum 3,000. Jadi senanglah, satu kepala jaga 2,500, satu kepala jaga 2,800 sampai 3,000. Termasuklah kita orang Singapura kita, iaitu kita punya semua, kita alhamdulillah 900 kota kita. 900 kota kita tu kita semua disatukan maktab. Tapi jumlah kita tak banyak. Jadi akan bercampurlah satu maktab tu dengan nationality yang lain ataupun rakyat yang lain. Kebiasaannya dengan rakyat Malaysia, sebab kita dengan Malaysia tu dekat, ya. Kita punya culture pun senang, makan pun senang, ya, sama-sama macam biasa. Jadi itu biasanya. Tapi kadang-kadang jarang-jarang dia campur dengan Filipina sikit, dia campur dengan Jepun sikit, ya, Taiwan. Itu pernah berlaku. Tapi kalau biasanya dengan Malaysia atau
kalau kita kata lebih-lebih Malaysia ialah dengan Indonesia, tapi jaranglah berlaku dengan Indonesia. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, daripada kita katakan tentang kita punya maktab dan pembahagian kita. Jadi sekali lagi, maktab kita ialah maktab 86 ya. Maktab 86, tak perlu hafal pun tak apalah ya. Nanti kat airport nanti kita akan sendiri dibagikan kepada maktab 86 itu mengikut apa yang telah diaturkan oleh pihak Ministry of Hajj Saudi Arabia. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi alhamdulillah kalau sekiranya kita sudah letakkan niat yang betul, dan kemudian kita pun telah buat persiapan, dan juga daripada kita punya kesihatan, dah sampailah pada hari yang kita nak akan berangkat, maka apakah yang perlu kita lakukan pada hari keberangkatan kita itu? Jadi inilah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Pertama sekali, pasport kita. Pastikan pasport kita sudah letak dalam hand carry kita. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Kadang-kadang ialah maklumlah kita ni excited sangat ya. Nantilah pasport tak apa. Nanti bila hari nak belayar, dia tertinggal pasport kat rumah. Dah sampai Changi Airport, rumah kat mana? Kat Jurong. Allahu Akbar, macam mana ni? Airport dah sampai dah ni. Itulah kadang-kadang masalah tu berlaku. Jadi biasanya GSA dia akan pegang pasport tu supaya dia bawakan pasport tu ke airport sendiri, kerana takut jemaah tu tertinggal. Tapi andai kata kalau jemaah tu sudah pegang pasport sendiri, maka jangan lupa bawa pasport tu, masukkan siang-siang dalam hand carry dia tu supaya dia tak terlupa besok hari. Biasalah kalau orang nak kelang kabut ni tuan-tuan dan puan-puan, macam-macam dia bingung, jadi dia boleh terlupa nak bawa pasport dia. Ini berlaku tuan-tuan, bukan cerita dongeng, tidak ya. Dan keduanya, kita elakkanlah daripada kesesakan semasa kita berada di airport. Macam mana nak elakkan? Orang yang hantar tu sikit-sikit sudahlah ya, adik-beradik, mak bapak, kawan-kawan yang dekat ya. Janganlah kita hantar satu orang nak belayar, kita hantar satu lori pula. Engkau ni airport ni bukan untuk engkau seorang. Maaf tuan-tuan dan puan-puan, ni kita cakap bahasa kampung aja lah ya. Jadi macam itulah. Jadi kita pun kita faham Singapura ni masya-Allah turis banyak datang. Jadi kalau kita dah penuh di airport tu, itu pun mengganggu juga keadaan negara kita punya perniagaan. Jadi kita nak adik-beradik datang boleh, kita bawa buat doa selamat. Panggil adik-beradik kawan-kawan semua. Lepas tu bila airport, orang terdekat sajalah pergi hantar kita ke airport umpamanya. Dan jangan kita duduk lama-lama kat luar tu dengan jumpa adik-beradik kawan-kawan semua. Ya, kalau boleh kita sampai airport tu lebih awal lagi. Ya, lebih kurang kita kata 3 jam sebelum flight tu kita dah sampai airport, dan kemudian lepas sebelah kita ada jumpa adik-beradik dan kawan-kawan semua, kita pun teruslah masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam tu lebih kurang dalam 2 jam atau 3 jam sebelum terbang tu. Kenapa? Kerana nak buat persiapan nak menghadap kepada departure atau penerbangan. Maaflah tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang GSA kita atau travel agentnya tercari-cari mana kakak ni, mana abang ni. Rupanya dia sedang hujan lebat kat luar. Hujan lebat? Menangis. Menangis nak berpisah, bukan nak pergi mana pun. Kalau pergi melancong tak menangis, nak jalan makan angin tak menangis. Yalah ustaz, dia pergi haji ustaz. Yalah alhamdulillah lah ya, baguslah. Tapi janganlah sampai habis masa kat situ. Kadang-kadang kita ni kelang kabut juga, ejen-ejen kita ni, mana ni makcik ni tak sampai-sampai, padahal dah sampai dah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, kita bekerja samalah. Apabila sampai airport ya, kita jumpa adik-beradik kawan-kawan, kemudian lepas tu dalam 2 jam atau 2 jam setengah kita pun dah mula masuk dalam departure lounge kita. Dan demikianlah setiap jemaah itu seperti mana yang kita faham akan diberikan oleh pihak GIC-nya itu, iaitu kita kata lanyard ataupun tali leher itu sebagai tanda untuk mengenali nama dia dan dia punya nombor pasport dia, dan juga daripada travel mana. Maklumlah kita ni berangkat tu ramai ya, ada travel daripada macam-macam travel kita. Jadi kadang-kadang pegawai-pegawai nak cari jemaah ni, mana jemaah kita ni. Tapi bila ada lanyard kat leher dia tu ada tanda, oh ni travel ni, ini travel ni. Alhamdulillah, ini tu satu kemudahan. Dan lanyard ini sangat penting sekali tuan-tuan dan puan-puan. Kalau boleh dipakai daripada bermulanya kita di Changi Airport atau sebelum kita keluar rumah dan sampailah kita balik ke rumah kita daripada haji. Kenapa ustaz? Sebab sepanjang kita di tanah suci ni, pasport kita tak pegang dalam tangan tuan-tuan. Jadi kalau sekiranya berlakulah na'udzubillah kita terjatuh ke atau stampede ke ataupun kita
kita kehilangan ke atau masalah ke, polis tanya mana pasport ataupun kau duduk mana, kita tak tahu nak jawab. Oh, tengok saja kat lanyard dia. Oh, ini nama dia. Oh, ini nama pasport dia. Oh, ini negeri Singapura dia. Oh, ini tempat rumah dia, address dia. Oh, ini nombor telefon dia punya wakil dia. Alhamdulillah, memang berlaku tuan-tuan dan puan-puan dia, sebab ini perkara tak mustahil dan sudah pun berlaku. Memang tiap-tiap tahun ada saja yang berlaku, kehilanganlah, tak tahu baliklah, tersesatlah. Apa nak buat, kadang-kadang yalah kita pun dah berumur kan, apalagi kita punya penglihatan pun dah kurang sebagainya. Dan demikianlah masa muslim rahimakumullah taala, apabila dia nak naik kapal terbang ataupun dia nak masuk ke dalam departure lounge tu, pastikan jangan dia bawa barang larangan. Apa barang larangan tu? Seperti mana yang kita sedia maklum, kalau air tu, botol air tu jangan lebih pada 100 ml walaupun obat batuk sekalipun. Jadi kalau kita nak bawa, kita kata, oh ustaz ni saya nak bawa air, nak bawa minum ni, saya nak makan ubat ni, tak boleh. Kalau lebih pada 100 ml tak boleh. Ya, jadi kalau sekiranya kita nak bawa obat batuk ke atau apa-apa pun, kita kalau boleh bawa masuk dalam kargo saja, jangan masuk dalam hand carry. Sampai kat tempat custom tu ataupun waktu nak screening tu, dia check kita punya bag ada nampak botol air ke apa, walaupun botol air tu tengah setengah pun dia buang juga. Jadi kita kena pastikanlah jangan ada sedikit pun daripada objek atau barang-barang seperti ini. Dan lebih-lebih lagi kalau barang-barang tu tajam, ya, seperti pisau lah, seperti blade ya, dan sebagainya, jangan kita bawa. Ya, ini semua barang larangan, ya. Dan demikianlah jemaah sentiasa mematuhi arahan daripada pihak berkuasa di lapangan terbang, ya. Apa-apa announcement tu ataupun buat pengumuman yang dikatakan para jemaah di semua sila masuk ke gate berapa, kita ikutlah arahan tu. Jangan kita berlingah-lingah dengan kita punya kehendak sendiri kita. Aku dah biasa belayar lah, aku tahulah. Janganlah, ya, sebab kita ni semua dikira sebagai satu grup ataupun satu kumpulan, dan jadi seseorang yang tercecer ataupun terlambat itu akan menjadi problem juga kepada semuanya. Kapal terbang pun tak akan bergerak kalau ada orang yang lambat. Tiket dah keluar, boarding pass dah keluar, tapi orangnya tak masuk lagi, dia pun tercari-cari juga. Jadi itu akan menjadikan susah kepada jemaah yang selainnya. Dan alhamdulillah waktu kita dalam penerbangan tu, kita dalam 8 jam atau 9 jam tu para jemaah sekalian, masa yang panjang. Nak buat apa tu masa tu? Janganlah kita habiskan masa dengan kita tengok wayang gambar kat dalam flight tu, ya. Maklumlah, ya, dalam flight ni kadang-kala ya macam-macam wayang gambar, tapi kita gunakanlah dengan kita baca buku zikir kita ataupun buku haji kita ataupun buku doa kita. Terlebih-lebihnya kita tidur sajalah. Kenapa? Kerana kita perlukan tenaga sampai ke Mekah, sampai Madinah, dah kita nak kena tawaf, nak kena sa'i, dah kemudian yang pergi Madinah, sambung lagi pelayaran daripada Jeddah pergi Madinah. Semua tu perlukan tenaga. Jadi apabila kita cukup tidur, kuatlah, sihatlah kita, insya-Allah. Jadi itulah, kita jangan waste time, kita gunakan yang manfaat. Apatah lagi pula kita ni nak pergi haji. Maaflah, ya, nak pergi haji, tapi sebelum nak mendarat ke Jeddah, tengok wayang gambar kat dalam flight tu. Wayang gambar tu bukan ada yang semua baik, ada macam-macam pun, ya. Jadi jagalah, istighfarlah, astaghfirullahalazim, aku ni nak pergi Mekah, nak menyambut panggilan Allah, tapi ini pula yang aku buat. Astagfirullah, ingat pada Allah, baca astagfirullah banyak-banyak, dan bacalah kalimat la ilaha illallah banyak-banyak, supaya kita mudah-mudahan dimudahkan Allah. Baca selawat pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampailah kita selamat sampai di Jeddah Airport, insya-Allah. Jeddah Airport ni tuan-tuan dan puan-puan ada dua. Satu yang dinamakan Terminal Haji. Terminal Haji ni biasalah kita pada zaman dulu-dulu semua kita turun Terminal Haji. Tetapi zaman sekarang ni ada satu terminal lagi, dinamakan International Terminal 1, King Abdul Aziz Airport. Ini baru tuan-tuan, airport ni baru, besar airportnya. Tapi kita tak tahu mana kita turun. Biasanya kalau sekira kita Saudi Airlines schedule flight ataupun penerbangan yang schedule yang biasa, dia akan turun di International Terminal 1. Yang baru-baru ni tahun lepas, alhamdulillah kalau masuk saja terus macam biasalah, macam kita datang umrah, dia cop pasport, terus ambil beg, boleh keluar terus. Senang saja. Tapi kalaulah terkena kita terminal haji, macam mana tu? Jadi kalau ikut peraturan yang lepas-lepas, terminal haji tu ada dia punya peraturan dia.
Tapi di sini para jemaah yang akan datang sampai ke Jeddah ni ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan pergi ke Madinah. Kalau pergi Madinah, tak payahlah nak buat susah-susah kain ihramnya. Tapi kalau sekiranya dia tu datang ke Mekah dahulu, ini tuan-tuan dan puan-puan pastikan, confirmkan dengan ejen masing-masing, kita ni pergi Mekah dulu ke Madinah dulu. Jadi kalau pergi Mekah dulu, dia kena jatuh niat dia tu dalam pesawat sebelum dia mendarat di Jeddah. Nanti dalam kapal terbang tu pihak kapten akan buat pengumuman, para penumpang sekarang kita sudah menghampiri mikat, harap bersiap sedia dengan ihram. Jadi dia akan membuat pengumuman. Jadi kalau sekiranya para jemaah tu nak pergi ke Mekah ni, nak niat apa, nanti itu sudah diajarkan ataupun dah dibimbingkan oleh ejen-ejen masing-masing ya. Ada yang nak buat haji ifrad, ada jatuhkan niat haji, dia nak buat haji kiran, haji dan umrah. Kalau dia nak jatuhkan niat haji tamattu, dia buat umrah dulu. Itu masing-masing lah punya niat dia. Itu semua akan dipimpin oleh ustaz-ustaznya setiap ejen yang dah ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum mendarat tu lebih kurang dalam setengah jam ataupun 45 minit kita dah siap-siap lah. Tapi yang bagusnya kalau sekira orang nak jatuhkan niat dalam kapal terbang ni, dia siapkan pakaian ihram tu dengan tangannya back hand carry. Macam mana ustaz? Dia boleh pakai satu cara, dia boleh pakai kain ihram dahulu di bawah, bahagian bawah yang lelaki lah ya. Kain ihram di atas tu dia boleh simpan dalam beg, dia pakai baju biasa. Nanti apabila dalam kapal terbang dapat pesawat tu atau diumumkan untuk nak jatuhkan niat, barulah dia boleh tukarkan kain baju yang luar, yang atas, dan kemudian dia pakai kain ihram yang atas. Yang bawah tu dah tak payah pakai lagi kerana memang dah siap pakai dah. Itu yang paling baik sekali. Kalau dia malulah nak pakai daripada rumah, maka dia boleh pakai selepas immigration Singapore. Selepas immigration Singapore, cap pasport, dia pergi ke toilet, kemudian dia pakailah kain ihram tu dekat toilet tu, yang bawah tu. Yang atas tu boleh pakai baju shirt ni biasa ataupun baju kurung dia atau jubah dia. Tapi kalau sekiranya nak pakai semua dalam kapal terbang pun boleh juga. Tapi kalau semua orang berdiri kapal terbang, sengit tuan-tuan, bahaya tu, bahaya. Jangan macam tu pula ya. Jadi kalau boleh biar siap-siap setengah sudah. Kalau sekiranya nak siapkan ke atas kapal terbang semua, takut nanti nak pakai salin yang bawah terjatuh, nanti dunia kiamat tuan-tuan. Allah, susah pula nanti. Jadi itulah kita jaga-jagalah ya, sebab ni kita nak buat ibadah pula jangan jadi masalah pula ya. Jadi kalau sekiranya jemaah yang memang akan berangkat pergi ke Madinah terus, dia tak ada jatuh niat apa-apa dalam kapal terbang. Sampai Jeddah dia siap-siaplah seperti mana diaturkan oleh pihak ejen untuk berangkat pergi ke Madinah Munawwarah. Tapi kalau sekiranya jemaah tu dia nak pergi ke Mekah dahulu, itulah dia kena bawa kain ihram tu dalam hand carry dia. Jangan sampai terlupa ya, sebab kita tahulah ya, kalau sekiranya jemaah lelaki kain ihramnya itu ada syarat-syaratnya. Tapi kalau wanita, alhamdulillah pakaian ihramnya ialah semua seluruh tubuh badan ditutupnya, melainkan wajahnya dan tapak tangan dia, itu saja ya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, itu semua sudah dibimbing oleh para ustaz-ustaz kita ya, ustazah-ustazah kita yang dalam ejen, semua sudah dimaklumkan. Dan setibanya kita di airport Jeddah tu, mereka ya, kalau airport lama lah ya, airport haji. Kalau airport haji ni dia akan masukkan dalam bilik waiting room. Dia akan waiting room, tunggu bila? Tunggu sampai dipanggil. Kadang-kadang dia panggil tu sampai 1 jam, kadang-kadang sampai 2 jam. Saya sini pernah kena sampai 5 jam. Itu tak mustahil tuan-tuan ya. Tapi itu cerita lama lah ya. Cerita-cerita baru ni sekarang ni nampaknya diorang pun nak cepatkan juga, sebab diorang tak mau kita menanggung kesusahan. Alhamdulillah lah, itu satu perubahan yang baik. Tapi kita sabar saja. Apabila dipanggil untuk keluar pergi ke kaunter untuk immigration, kita pun pergilah ke kaunter immigration. Kita beratur. Dulu dia nak kena ada mahram-mahram, sekarang tak ada. Lelaki one side, perempuan one side. Alhamdulillah lah ya, dia tak ada lagi masalah syarat-syarat mahram seperti mana yang dulu-dulu. Jadi kita tunggu saja, jangan kita mengomel. Kayaklah kadang-kala pekerja-pekerja immigration pun penat ya. Jadi dia tengok kita beratur panjang, dia pun ambil air kopi, dia minum, dia teh, buat bodoh aja. Kita kata, apa ya orang tengok penat? Yalah, kau kata kau penat, dia pun penat juga ya. Jadi kita pun ada give and take juga. Jangan marah-marah. Kita dalam ihram ni banyak-banyakkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, banyak-banyakkan istighfar, astaghfirullahalazim. Sebab ini semua kadang-kala cobaan ya. Allah Taala nak test kita. Belum lagi sampai Mekah, baru sampai ke Jeddah kau dah mengamuk-mengamuk. Apa ni haji apa ni? Maaf tuan-tuan dan puan-puan
tuan-tuan ya. Kena banyak sabar, reda. Sebab itulah keadaan haji ni bukan semudah-mudahnya. Kata Nabi SAW, haji itu jihad. Jihad tu macam mana? Perang. Perang tu orangnya tak sedap tidur, tak sedap makan, tempat baring tak ada. Itulah susah. Jadi jangan kita duk fikir, wah haji best. Nanti dulu kena minta pada Allah, minta, ya Allah beri aku sabar, ya Allah beri aku reda, ya Allah beri kita kekuatan iman. Itu kita perlu sediakan bekalan. Kita dah ada bekalan duit, kita dah ada bekalan obat-obat, kita ada bekalan pakaian, kita dah bekalan package kita. Tapi satu bekalan yang perlu kita belum lagi ada, ya ataupun perlu kita adakan lagi dan tambahkan lagi, bekalan takwa. Itulah Allah Ta'ala firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekalan kamu itu ialah takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah tuan-tuan dan puan. Memang Allah Ta'ala jadikan tu test kepada kita ya. Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan pergi haji itu kat London, kan bagus. Kenapa tak jadi haji ke Tokyo, kan bagus. Kenapa tak jadikan haji itu pergi ke Australia, kan bagus. Sejuk, sedap, semua sistem bagus. Ya, kalau ada semua bagus, tak adalah percobaan. Tak ada nak test. Jadi ni memang Allah letak kat negeri panas. Letak pada orang-orang yang asing pada kita, yang tak pedulikan kita. Tapi sekarang Saudi dah banyak perubahan lah ya. Tak macam dulu lah. Tapi sekarang banyak perubahan yang baik. Alhamdulillah. Dia pun nak attract juga orang ramai datang ke negeri dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi apabila kita sampai dah lepas pada immigration kita tu, maka kita punya beg-beg kita pun akan diambil. Kita ambil beg kita, kita keluarkan daripada kaunter conveyor dia atau kita katakan tempat beg tu berligar, kemudian kita pun keluar. Bila kita nak keluar tu ada pekerja-pekerja yang berbaju hijau. Baju hijau, itu dia tu dia. Dia pun akan ambil beg kita. Kita jangan susah hatilah. Ustaz, kenapa dia ambil beg kita? Sebenarnya memang kerja dia akan kumpulkan beg-beg jemaah Singapura di satu tempat dan kemudian kita dibawa pergi. Jadi baguslah, kita tak payah angkat beg kita, itu dia angkat dengan troli, dia tolakkan. Itu memang dah tugas dia lah dia. Dan begitulah pula semasa kita dah dapat pasport kita tu, awas ya, jangan kita terlupa pasport tu kita letak kat mana. Kita letakkan dalam kita punya hand carry kita ataupun beg kecil kita dia. Duit-duit kita, pasport kita, barang-barang kemas kita, apa-apa yang kita perlu bawa ya. Jangan letak dalam beg besar. Dalam beg besar ni kadang-kadang pernah juga berlaku dalam satu masa, iaitu jemaah ni bila dapat pasport daripada immigration, dia letak dalam beg besar. Jadi bila nak keluar pintu airport tu, pintu depan immigration, polis check nak mana pasport. Pasal dia nak confirmkan lah, whether you pasport dah cap ke belum. Kemudian tak ada pasport. Mana hilang ni pasport pada baru tadi. Rupanya dia dah demensia, dah tinggi, lupa dah. Dia letak dalam beg besar, dia ingat dalam beg kecil. Ini berlaku tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi sebab tu sini kita kena ingatkanlah diri kita ya. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya ada anak-anak yang bawa mak bapak, ingatkan mak bapak tu ya. Dan jemaah tu apabila dia sudah seluar kepada immigration, dia hendaklah duduk di tempat satu yang dikhususkan. Ini tempat orang Singapura, okey duduk situ. Kita tunggu situ, jangan kita ke mana-mana. Melainkan kalau sekiranya kita nak ke tanda saja. Kenapa? Sebab apabila nanti datang masa bas kita nak berjalan, sebab bas ni tak menentu tuan-tuan. Dia kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Rezeki kita lah kalau sekiranya cepat, alhamdulillah. Kita pula boleh berjalan pergi shopping, pula kita tengok kedai-kedai lain. Tiba-tiba barat jalan, mana si Lali ni, mana si Ahmad ni, tak nampak-nampak. Bas tak boleh tunggu tuan-tuan, bas jalan, habis kita tinggal. Jadi itulah sebabnya kita minta kalau jemaah bila dah keluar pada immigration, jangan berligar-ligar dalam kawasan Hajj terminal tu. Duduk saja kat tempat mana yang dikhaskan. Kalau nak ke toilet, dia pergi toilet. Toilet bagi tahulah kawan dia ataupun bagi tahu pada pegawai dia pergi ke toilet. Jadi dengan itu kita tahulah ke mana dia pergi. Dan begitulah para jemaah sekalian, insya-Allah setelah itu hendaklah dia memastikan pasport dia tu seperti mana yang telah kita sebutkan di dalam beg tangan dia, bukan dalam beg besar dia. Dan kemudian lepas tu dia akan naik bas. Naik bas ni kalau sekira ada yang naik bas pergi ke Mekah, kita ni kadang-kadang bas-bas kita ni dia berkongsi dengan beberapa ejen yang lain. Tengok juga keadaannya lah ya. Kalau ejen kita tu misal kata dia cukup satu bas, kumpulannya alhamdulillah satu bas. Tapi kalau ejen kita tu ataupun ada kekurangan, misal katalah satu bas tu boleh isi katakan dalam 40 orang, tapi yang ejen tu ada lebih kurangkan dalam 20 orang. Maka dia campurkan lagi dengan ejen yang lain pula. Jadi bila kita naik bas ni tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan rasa diri kita punya saja. Ini bas aku. Bila kau beli bas ini?
Nantilah dulu. Ini kita sama-sama, bukan kita punya bas, tapi kita hanya diberikan bas untuk bawa kita ke tanah suci Mekah. Jadi sama-sama pergi. Destinasi kita, matlamat kita ialah sampai ke kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi tak perlulah kita nak cerewet ini bas kita, tak ada. Sama-sama kita, ya. Jadi begitulah dia para jemaah sekaliannya, dalam masa kita menaiki bas, kita betul ansur lah, ya. Jangan kita ada rasa selfish ataupun mementingkan diri sendiri. Maaf tuan-tuan, haus tak boleh saya minum? Terima kasih. Jadi begitulah para jemaah sekalian, menaiki bas, ya. Jadi apabila kita naik bas tu, kadang-kadang dia minta pasport pula, ya, dia nak kumpulkan pasport. Ini semua perkara yang sudah kita lalui dahulu. Ini andai katalah kalau kita berlaku tak ada perubahan sistem, itulah caranya, ya. Tetapi dalam perjalanan kita, dalam daripada Jeddah ke Mekah, banyakkanlah kita baca talbiyah. Yang mana yang nak berangkat pergi ke Madinah Munawwarah, banyakkan baca selawat pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Begitulah para jemaah sekalian, ya, apabila kita dah ada perjalanan kita pun dah sampai ke kota Mekah, yang pergi Madinah pun dah sampai kota Madinah, ya. Jadi sekarang ni kita nak pergi ke Mekah ni, kita nak sudah tentulah ke Madinah tu, itu berziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kemudian yang sudah sampai masa dia akan berangkat pergi ke Mekah. Yang dah ke Mekah ni pun tunggulah siap-siap sedia untuk sampai hari nak berangkat ke Arafah, ya. Jadi bila sampai hari nak berangkat ke Arafah, apakah persediaan kita? Seperti mana kita sedia maklum, berangkat ke Arafah ni dia ada dua. Satu yang pergi ke Tarwiyah tanggal 7 Zulhijjah, dia berangkat pergi ke Muaisim, ke Mina, ya, untuk bermalam di sana. Satu lagi daripada grup yang ataupun kebanyakannya grup ataupun JSA yang daripada Shisha ataupun daripada rumah tumpangannya di Mekah tu berangkat pergi ke Arafah terus tanggal 8 Zulhijjah. Wukuf Arafah ialah tanggal 9 Zulhijjah. Itu 9 Zulhijjah, ya. Jadi apakah prosedur kita untuk berangkat ke Arafah itu? Jadi berangkat ke Arafah ini, semua jemaah akan berangkat ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah. Yang terus pergi ke Arafah, yang pergi ke Tarwiyah akan berangkat pada tanggal 7 Zulhijjah, ya. Seperti mana yang telah kita sebutkan tadi. Dan apabila masa nak berangkat tu, masa tu ditetapkan oleh pihak maktab. Pihak maktab ni dia ikut kita punya giliran kita. Alhamdulillah, kita dalam AMTAS ni ataupun kita kata GSC travel agent yang telah bersama-sama bawa payung AMTAS, kita telah buat undi siapa yang berangkat pertama, yang kedua, ketiga, semua dah alhamdulillah selesai pada minggu yang lepas. Jadi kita just follow saja. Jadi jemaah-jemaah jangan panik. Bas dah datang, nanti dulu. Ini bukan giliran kita. Giliran kita nanti lambat lagi sikit umpamanya. Jadi pokoknya kita tunggu arahan saja. Tapi biasanya bas tu akan bermula daripada 8 Zulhijjah tu pagi. Pagi tu bila tu? Mungkin dalam jam 11 dan dia akan berakhir dengan sampai ke petang atau sampai malam. Kerana bas-bas ini dia diberi oleh pihak Ministry of Hajj ataupun kita namakan Naqabah bahagian bas, dia akan bagikan satu maktab tu, dia setiap satu maktab tu tak komplit basnya. Umpamanya maktab ini ada 2,500 ataupun 3,000. 3,000 tu perlu berapa bas? Perlu pada 30 bas. 30 bas. Dia tak bagi 30 bas, dia bagi 10 bas. Ustaz, 10 bas mana cukup? Tetapi dalam 10 bas itu dia akan rotate lagi, dia pusing lagi. Dia hantar pergi Arafah, dia balik lagi ke Shisha. Hantar Arafah balik Shisha. Jadi it takes time juga, ya. Jadi dengan itu kita sabar sajalah, ya. Itulah keadaan yang telah diaturkan oleh pihak Kementerian Haji, dan itu baik juga, ya, untuk memudahkan supaya taklah jalan raya itu sesak dengan bas. Sebab pernah juga berlaku pada tahun-tahun yang dulu tahun lepas perang Gulf War tahun 2001, bas-bas ini penuh di jalan raya. Ya, sampailah Arafah punya bas semua dah penuh, sampai jalan raya pun penuh. Orang yang kat Mekah ni tak boleh keluar lagi. Pasal apa? Sebab bas berderet atas jalan raya. Sampailah habis masuk maghrib, orang Arafah keluar, kemudian barulah bas pada Mekah boleh keluar jalan untuk masuk ke Arafah pula. Jadi ini semua mereka dah study dah. Ini terlalu banyak bas mengakibatkan jalan raya jadi jam, tak ada roti nak sapu. Maaf tuan-tuan, ya. Saya gurau sikit-sikit, ya.
Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab tu di sini kita sabar-sabar sajalah ya. Tunggu giliran kita, sampai masa giliran kita pun naik bas dan insya-Allah sampai destinasi kita ke Arafah. Begitulah dia. Alhamdulillah kemah Arafah kita ni pada tahun ini seperti mana tahun-tahun yang sudah adalah kemah yang sudah pun disiapkan oleh pihak muasasah atau maktab ya. Maktab kita ni alhamdulillah maktab 86 termasuk daripada maktab yang telah siapkan seperti yang lepas-lepas kemah aircon ya. Ada kemah tu besar ikut untuk jumlah yang besar, ada kemah yang kecil sikit untuk jumlah yang kecil. Jadi semuanya bersesuaian lah ya. Jadi semuanya ada aircon alhamdulillah ya. Alhamdulillah aircon ni pun kadang-kadang bila jemaah dah ramai pun sekarang ni tahun ini musim panas tuan-tuan ya. Macam tahun lepas, tahun ini pun musim panas. Kita kat Singapura pun dah rasa panas kan. Dah bahang panas tu sudah naik sampai 37, 38 degree. Kalau kat Mekah tu tahun lepas tu 50 degree tuan-tuan dan puan-puan. Nak tahu macam mana panas 50 degree tu, kita ambil telur, kita pecahkan ikan jalan raya, masak, masak. Macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, panas. Jadi kita ni harap-haraplah ya, mudah-mudahan kita dapatlah kebaikannya untuk daripada selamat daripada kepanasan tu. Banyak-banyaklah berdoa pada Allah SWT. Tetapi syukurlah pada Allah Taala ya, kita ada dapat bantuan daripada Kementerian Haji Saudi Arabia yang telah melengkapkan kemah-kemah kita yang untuk jemaah Singapura kita dan juga jemaah-jemaah yang lain juga dengan aircon ya, dengan ada kipas dan alhamdulillah ni antara contohnya kemah kita. Dan alhamdulillah berbaik hatinya pihak Maybank Singapura telah menghadiahkan kepada jemaah-jemaah haji Singapura iaitu kipas tangan. Masya Allah, kipas tangan ni pakai bateri tuan-tuan ya. Jadi dia boleh switch on and off dan kemudian dia keluarkan sembuhan air pula. Alhamdulillah. Ini kena isi air lah ya. Ini alhamdulillah ini hadiah daripada Maybank Singapura kita, pihak AMTAS mewakili semua GSA dan semua jemaah-jemaah kita Singapura mengucapkan terima kasih kepada pihak Maybank yang telah menghadiahkan akan kipas ini. Ini sebagai membantu juga ya, kadang-kadang kita kepanasan di tengah-tengah hari di hari Arafah tu, jadi dapatlah mengurangkan bahang panas tu ya. Dan demikianlah alhamdulillah aircon ini bukan aircon zaman dulu dia pakai aircon air tuan-tuan. Ini aircon elektrik. Maknanya aircon ni betul-betul aircon yang freon dia panggil freon alhamdulillah ya. Tapi kadang-kadang nasib lah ya. Kadang-kadang aircon tapi kadang tak sejuk pun itu nasib lah ya. Tapi alhamdulillah usaha telah dibuatkanlah supaya kita dapat aircon yang terbaik dan disiapkan kipas juga kalau sekiranya keadaan mengizinkan. Jadi jemaah ni apabila di Arafah ni tuan-tuan dan puan-puan, semuanya berkongsi. Tak ada siapa-siapa kata ini aku punya, tak ada. Semuanya berkongsi. Jadi kalau sekiranya kipas pun ataupun aircon ke ya, dan demikian juga toilet kita di Arafah. Toilet di Arafah ni pun sikit terhad ya. Misal katakanlah untuk 2000 orang dia siapkan 20 ke toilet. Ustaz 20 toilet? Yelah ambil nombor lah. Nak masuk beratur tuan-tuan. Kerana kalau kita dekat-dekat waktu solat tu memang beratur panjang. Tapi kalau kita nak bagus, sebelum waktu solat 1 jam kita dah pergi ke toilet dulu, siap-siapkan diri kita. Kalau dekat waktu solat baru nak pergi toilet memang beratur. Ini tuan-tuan dan puan-puan, pernah juga kita buat pengaduan kepada pihak Kementerian Haji Saudi. Kenapa ni toilet tambah-tambah lagi ke, susah orang sesak. Dia kata kau nak banyak orang pergi haji ke kau nak banyak toilet pergi haji? Alamak, ini soalan kecepumas tuan-tuan. Kita nak banyak toilet, orang kena kurang lah. Habis tempat tak ada. Jadi terpaksa lah. Jadi kurang toilet, orang ramai boleh datang. Ya tak ya juga ya. Jadi kita kena biasakanlah diri kita ni dengan kesusahan tu. Sebab tu kalau sekiranya kita masuk toilet tu, maaflah tuan-tuan dan puan-puan ya, macam masuk toilet cowboy lah ya. Jangan lambat-lambat berendam kat dalam tu. Ini bukan rumah tu. Ini kat kemah Arafah. Jadi kita banyak cepat-cepatlah sikit. Masuk apa-apa kita qada hajat, cepat-cepat kita keluar. Kesiankan orang kat luar tu tunggukan ya. Alhamdulillah lah. Jadi apabila kita dalam kemah tu kita beramai-ramai bersemayang ya, kita bersyukur pada Allah Taala ya, dengan kemah kita, dengan kipas kita, dengan aircon kita ini semua merupakan daripada kurnia Allah SWT. Syukur pada Allah ya. Dan kemudian kita di luar kemah pun ada lorong jalan-jalannya ya, supaya memudahkan perjalanan kita. Makanan kita di Arafah,
Makanan di Arafah ialah makanan pack ataupun bungkus. Macam tu tuan-tuan ya. Dia tak ada makanan buffet. Ustaz, kan buffet kita ni bagus buffet. Jawapan saya, sebenarnya kita dah test dah buffet ni. Buffet ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena line up. Yalah, nak ambil makan kena line up. Nak line up tu panjang. Nak kita sampai tu, daripada kita line up sampai nak sampai tempat buffet kita ambil makan 1 jam tak habis lagi. 1 jam. Kemudian bila the last person ambil, ini dah habis. Jadi ada yang menggerutu, alah, bayar sama tapi aku tak dapat makan. Jadi oleh kerana itu kita buat keputusan pihak AMTAS, sama-sama GSA kita dah bersetuju, kita tak mau buffet, kita buatkan pack. Jadi pack, everybody semua dapat. Dan senang, kita pun tak payah beratur. Kita tengah duduk, makanan mendatang. Macam magic ke? Alhamdulillah lah, rezeki datang dari langit. Kan senang. Kalau tidak nak beratur panjang tu masalah, dan masa kita, dan penat kita lagi, dan kemudian tak dapat apa yang kita nak. Tapi pack ni biasalah tuan-tuan dan puan-puan ya, taklah sempurna ya. Sekadar ada nasi, ada lauk, kemudian kalau nasi ada rezeki, ada daging, ada ikan sikit, ya. Tapi makanannya tu makanan masakan kita lah ya, makanan kadang-kadang masakan Malaysia. Biasanya disiapkan oleh tabung haji Malaysia, tapi maktab kita dia ambil ration daripada sana dan dia bawa ke bagi itu semua, Singapura, Malaysia semua. Sebab makanan kita Singapura dengan Malaysia ni lebih kurang sama aja kan ya. Jadi itulah dia punya, kita katakan makanan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ni, maaf katalah, jangan kita cerewet lah ya. Yang pentingnya kita dapat makan dan dapat kita beribadat, itu yang pentingnya. Dan demikianlah semasa kita di Arafah tu, kita banyakkan berzikir ya. Elakkan daripada banyak berbual, buang-buang masa kita ya. Jangan kita mencari-cari kawan, kawan aku pergi haji ya, kat mana kemah. Kita pusing, masa tu dah habis dah. Jadi alangkah baiknya kalau masa tu kita gunakan untuk kita berzikir, kita doa. Dan kalau kita penat, kita tidur. Sebab apa? Sebab kita perlukan kekuatan lagi. Kekuatan nak ke mana pula Ustaz? Malam tu nanti kita nak berangkat pergi Muzdalifah pula. Muzdalifah lagi. Lepas Muzdalifah nak pergi ke Mina lagi. Banyaklah. Itulah dia tuan-tuan. Sebab tu kerja haji ni dia perlukan tenaga, kena kuat, sihat walafiat. Jadi dengan sebab itulah sini kita jaga. Dari Singapura sekarang, macam mana doktor kita kata tadi, kita dengarkan tadi, daripada Singapura kita makan sihat, exercise kita supaya lengkapkan diri kita dengan keperluan yang kita perlukan nanti di tanah suci. Ya, para jemaah sekalian, pada waktu petang maghrib hari Arafah 9 Zulhijjah, wukuf kita ni ialah masuk wukuf tu ialah dengan masuk zuhur. Itu masuk zuhur. Itu wukuf kita. Kemudian nanti lepas maghrib atau sebelum maghrib, kita sebahagian daripada kita punya GSA ataupun jemaah akan mula beratur untuk nak berangkat pergi ke Muzdalifah. Sebab apa? Sebab berbas akan bawa jemaah-jemaah haji Arafah ke Muzdalifah bermula lepas pada azan maghrib. Jadi siapakah yang berangkat dulu? Alhamdulillah untuk pihak kami dalam kita kata GSA AMTAS, kita sudah buatkan undi siapa yang berangkat nombor 1, siapa yang nombor 2. Jadi kita ikut giliran. Alhamdulillah. Jadi jemaah-jemaah ni apabila dia nak berangkat ke Muzdalifah ni, mereka tu kena ikutlah peraturannya. Jangan mereka terus kena keluar daripada kemah terus pergi ke depan nak pergi naik bas. Tidak. Kenapa? Sebab mereka kalau pergi semua keluar akan menjadi sesak. Jadi ikut giliran. Bila giliran sampai, dia pun beratur, dia pun berangkatlah pergi kandang. Kandang? Ni kandang tuan-tuan. Kenapa ni Ustaz dia buat kandang ni? Kandang ni sebenarnya dia khaskan. Ini satu kandang untuk satu bas punya passenger. Jadi macam tu. Jadi apabila bas pun datang, orang-orang pun keluar kandang. Dia pun keluar kandang. Keluar kandang, naiklah bas. Maaf tuan-tuan, kita cakap bahasa mudah je lah ya. Keluar kandang, masuklah naik bas ya. Jadi itulah keadaannya kita bila di Arafah nak pergi ke Muzdalifah. Jadi bas-bas kita ni seperti mana saya sebutkan tadi, dia shuttle tuan-tuan dan puan-puan dia berpusing-pusing. Lepas dia hantar ke jemaah pergi ke Muzdalifah, dia balik lagi ambil jemaah ke Arafah. So takes time jugalah ya. Jadi kita sabar sajalah. Siapa yang giliran yang lambat, tunggu saja, tak apa. Yang penting kita berangkat juga, jangan kita susah hati, insya-Allah. Jadi Alhamdulillah bas-bas ini semua akan bergerak mengikut apa yang telah dirancangkan oleh pihak Kementerian Haji Saudi Arabia. Jadi kalau kita lihat daripada gambar peta ini, ya kita akan nampak ya di mana Muzdalifah, di mana Mina dan di mana Arafah ya. Dan di mana bas kita bergerak. Jadi kalau kita lihat ni shuttle bus ini, jadi kumpulan kita ni atas Singapura, Malaysia, Indonesia, Turki, semua diletak kat hujung Arafah. Hujung Arafah tempat jin bertendang tuan-tuan.
Ini banyak nyamuk tuan-tuan ya. Jadi boleh bawa ubat nyamuk lah ya. Sini siap-siap betul. Saya bukan cakap-cakap ni, memang betul tuan-tuan ya. Jadi sini kita akan bergerak, bas akan bawa kita sampai ke Muzdalifah, kemudian dia drop kita kat sini, dia patah balik lagi, pergi ambil lagi passenger berikutnya sampailah semua habis kat Muzdalifah. Nanti bila lepas 12 malam, maka dia akan mula pula bergerak pada Muzdalifah, pergi ke hantar ke Muaisim, Muaisim Mina ya. Jadi dia akan balik lagi, dia ambil lagi. Semuanya ikut giliran ya, alhamdulillah lah. Itulah yang akan berlaku. Jadi kerja haji ni kena banyak sabar tuan-tuan ya. Jangan kita kelang kabut, jangan kita rasa iri hati, kenapa dia tu pergi dulu, kenapa aku lambat lagi. Jangan ya. Kita tunggu, insya-Allah sampai masa giliran kita akan naik. Jadi bas ni pula Masya Allah, tabarakallah, memang bagus tuan-tuan, basnya baik, tetapi seat dia tu paling maksimum 50 seat. Tapi bila 50 seat, dia tak boleh tunggu 50 orang saja naik. Dia muatkan seberapa dapat dia muatkan. Ustaz, kenapa ni sampai 60 orang, 70 orang ni? Kerana maktab kita ni, ataupun kita katakan kita punya ketua maktab ni, mereka akan bimbang. Kalaulah sekiranya bas ini dia tak dimuatkan sepenuhnya, nanti kalau jemaah tu masih banyak lagi menunggu, maka nanti takut-takut bas ini rosak, maka lagi ada jemaah lagi yang tak dapat sampai ke Arafah, dan demikian pula ada lagi jemaah tak dapat sampai ke Muzdalifah. Dan ini pernah berlaku tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi mana you nak dapatkan sampai ke Muzdalifah ataupun ke Arafah, ataupun you nak selesa-selesa, tapi nasib-nasiblah kalau sekiranya berlaku sesuatu kamu tak sampai pula tempat tujuan, itu lagi bahaya. Jadi sebab itulah sini kadang-kadang kita jangan marahlah kepada pihak maktab ya. Ustaz, kenapa ni penuh-penuhkan? Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita minta kerjasama. Yang kerjasama tu macam mana? Kita ni orang muda, kita orang sihat. Pakcik duduk pakcik. Kakak duduk. Kita bagi utama orang-orang yang lemah, yang lebih senior pada kita. Sebenarnya haji ni tuan-tuan dan puan-puan bukan sekadar kita pergi Arafah, pergi tawaf sahaja. Haji ni Allah Ta'ala nak tengok hati kita macam mana. Hati orang ni baik, tengok dia dengan orang dia tolong. Tengok pakcik tua ni dia bagi tempat duduk. Dia dah dapat tempat duduk tapi dia bagi pakcik dia duduk. Dia tak apa, dia korban. Orang seperti inilah Allah Ta'ala beri dia haji mabrur. Tapi kalau dia kata ini aku punya, ini aku punya, ini aku punya, orang macam ni Allah tengok pun tak mau. Na'udzubillah min zalim. Tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kita kerjasamalah apabila kita bila beramai-ramai ni, kita tolong menolong, bantu membantu, dan berikan keutamaan pada orang yang lain pula. Ya, pernah juga satu masa ya, satu orang soleh, seorang kekasih Allah, dia pergi buat haji. Dia buat haji, dalam masa dia berada di Arafah tu dia terlena. Dalam masa dia terlena tu, dia tertidur tu, datang ilham ataupun kita kata petunjuk daripada Allah SWT bahawa semua jemaah haji yang duduk wukuf Arafah semuanya tak diterima hajinya, melainkan kerana satu orang punya pasal, maka semua orang yang haji Arafah tu diterima. Jadi orang saleh ni terkejut bila dengar dalam mimpi dia tu. Kemudian diberitahulah orang tu siapa pula dia. Siapa orang tu? Kemudian disebutkan namanya. Kemudian masa lepas balik haji, orang soleh ni nak pergi carilah mana ni orang ni. Orang ni duduk kat Damascus. Dia kerja apa? Tukang kasut. Pergi cari tukang kasut ni. Sampailah jumpa pada satu tukang kasut. Pakcik nama sekian-sekian. Ya, pakcik memang pergi haji ke? Saya tak pergi haji, tapi saya memang nak pergi haji. Sebenarnya saya dah siapkan kumpulan duit saya ni nak pergi haji. Kemudian apabila satu masa isteri saya mengandung, kemudian isteri saya ni terhidu bau masakan rumah sebelah. Kemudian saya pun isteri kata, bang, saya nak makanlah lauk yang orang sebelah masak tu, saya tak boleh tahan ni, saya nak makan juga. Maka suami ni pergilah ke rumah sebelah. Makcik, boleh saya ambil sikit lauk makcik, bagi saya sikit, isteri saya mengandung. Makcik yang tuan rumah tu kata, makanan saya ini halal untuk saya, tapi haram untuk awak. Macam mana pula halal untuk saya, haram untuk awak? Kenapa? Kerana saya ini orang miskin. Ini yang makanan ni, maaflah, bangkai. Habis dia miskin, dia tak ada makanan lain, jadi halal. Tetapi kau ni tak miskin, kau boleh makan yang lain, maka haram untuk kau. Jadi orang yang tukang kasut ni sedih dengarkan kata makcik ni. Balik dia ambil wang dia yang nak pergi haji tu, dia sedekahkan kepada makcik ni. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tak pergi haji lah dia, tapi kerana hati dia tu yang baik tu, kerana dia, semua orang jemaah haji yang wukuf Arafah pada hari itu diterima oleh Allah Ta'ala.
Itulah. Bahkan Allah Ta'ala telah wakilkan satu orang malaikat untuk membuatkan haji tiap tahun atas nama orang yang tersebut itu. Subhanallah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ni, kadang-kadang kita tak nampak ya, kita punya kelebihan mana salah satu. Mungkin kita rasa kita sedekah, mungkin kita rasa kita buat tawaf banyak, mungkin kita rasa kita buat sa'i banyak, tapi rupanya kita tolong makcik tu angkatkan beg dia, dengan kerana kita tolong makcik tu dapat duduk tempat kerusi yang kita korbankan kita yang kerusi. Itulah mungkin jadi satu sebab Allah Ta'ala terima haji kita. Amin ya rabbal alamin. Sebab tu di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita tolong menolong, bantu membantu, kasih mengasihani, barulah kita akan dapat haji yang mabrur. Amin, insya-Allah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sampai di Muzdalifah pula. Muzdalifah ni padang saja tuan-tuan, kemah pun tak ada ya. Jadi mudah Muzdalifah ni pula seperti mana kita lihatnya, toiletnya pun sangat terhad dan terbatas, samalah macam di Arafah juga ya. Jadi padang Muzdalifah ni kita rapat-rapatlah. Apabila jemaah-jemaah tu sampai di Muzdalifah, dia jangan buat macam rumah sendiri ya, dia kena duduklah rapat-rapat, kawan-kawan tu rapat-rapat. Ustaz, tanah masih lapang lagi. Lapang betul, tetapi yang belakang belum sampai lagi. Kita baru the first batch kita sampai, yang belakang tu lagi 2000 lagi belum sampai lagi. Jadi kita jangan orang kata ambil kesempatan kerana kita datang awal, tapi kita rapat-rapatkan ya. InsyaAllah kita ejen-ejen kita pun akan bantu juga. Jadi kita rapat-rapatkan, dan apabila kita dalam padang Muzdalifah ni, kita duduk rapat-rapat ni, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan tak ada alas, kadang-kadang ada alas pun ada. Memang maktab ada siapkan juga tika macam-macam. Ada nasib baik adalah, kalau nasib tak baik tak adalah. Tapi alhamdulillah pihak AMTAS pula alhamdulillah dengan sepakat kata daripada ejen-ejen yang ada, kita menghadiahkan daripada satu mat ataupun kita katakan satu tikar untuk jadi alas di Muzdalifah. Kalau sekiranya nak gunakan di Arafah pun boleh, di Muzdalifah pun boleh. Tapi kadang-kadang lepas keluar dari Muzdalifah, semua orang buangkan tikar ni. Kenapa dia buang tikar ni? Tikar ni bagus ni, dia boleh pakai pergi piknik kat Singapura. Boleh bawa balik bagi anak-anak. Bagus ni manfaatnya. Jangan kita buang-buang ni rezeki ya. Ini semua adalah usaha yang baik daripada semua ejen-ejen kita sepakat. Okeylah kita belikan tikar, kita hadiahkan kepada jemaah ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Dan demikianlah ya para jemaah sekalian, apabila kita di Muzdalifah tu kita mengikut giliran, sampailah waktu kita nak mula berangkat untuk pergi ke bas Min Muaisim pula ya. Itu pun ikut giliran juga, seperti mana kita nampak gambar di sini. Mereka akan beratur bila dipanggil travel sekian-sekian sila beratur, travel sekian sila beratur, semua akan beraturlah mengikut giliran dia. Dan dia naik bas pun ikut giliran. Tapi bas tu macam mana saya kata tadilah, dia penuhkan sepenuh-penuhnya. Sampailah dia pun berangkat pergi ke Muaisim. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, apabila dia sampai Muaisim ni tuan-tuan dan puan-puan, apa tu Ustaz Muaisim ni? Muaisim tu tempatnya ialah perkemahan seperti mana yang kita telah sebutkan tadi ya. Jadi jemaah-jemaah haji Singapura, Malaysia, Indonesia ya, dia letakkan tempat perkemahan itu ya. Jadi mereka akan bergerak mengikut gerakan giliran mereka sampailah di Minan Muaisim. Nah, semua sudah disiapkan dengan aircon, dengan kapet ya. Alhamdulillah, cuma tak ada tilam bantal. Kadang-kadang ada juga disiapkan tilam bantal ya. Itu nasib-nasib lah ya. Inilah keadaan kemah di Muaisim ya. Kalau di Arafah lain sikit. Ini kalau Muaisim ya. Dan tandas pun sama juga, terhad, terbatas ya. Tak semewahnya seperti mana kita fikirkan. Jadi semua kita kan baik sabarlah ya. Jadi tandas, sebab wuduk sebagainya semua dah siapkan. Ini kita Syekh Hatif kita ya. Alhamdulillah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Apabila kita sampai di Muaisim tu, sampai di Muaisim, ada setengah-setengah ejen, alhamdulillah dia akan bergerak meninggalkan Muaisim terus pergi nak melontar. Kenapa? Nak melontar Jamrah Aqabah yang merupakan wajib haji. Jadi ada yang kemudian ada yang nak berehat dulu. Itu masing-masing lah ya. Tetapi kita juga perlu bermalam di Muaisim ataupun bermalam di Mina selama 3 malam. Selama 3 malam. Macam mana tu? Jadi kalau kita lihat dari peta ini tuan-tuan dan puan-puan, peta yang menunjukkan di mana letaknya Muaisim. Ini Muaisim. Ini tempatnya Jamrah ya.
Ini tempat rumah kita kat Shisha ni. Semua di Singapura kita alhamdulillah ada rumah tompangan di Shisha ataupun apartmen ya. Jadi itulah dia kedudukan kita. Jadi kalau sekiranya orang yang daripada Muaisim ni nak pergi melontar, mereka akan melalui tunnel tuan-tuan dan puan-puan ya. Dia akan pergi berjalan kaki. Dia tak ada bas nombor 11 saja ada. Nombor 11 jalan kaki lah tu. Jadi itulah dia tuan-tuan. Jadi dia akan melalui tunnel. Tunnel ini kalau mengambil tunnel ini jalan terus sampai ke tempat Jamrah Aqabah lebih kurang 2.53 km. Maknanya 2,5 km lah lebih kurang ya. Ini keadaannya. Jadi para jemaah akan mula bergerak, meninggalkan kemah Muaisimnya nak pergi melontar lah ni. Dia jalan masuk tunnel. Jadi tunnel ni macam-macam bangsa adalah. India, Pakistan, Turki ya. Ini Malaysia, Indonesia semua adalah. Dan dia 2 kali masuk tunnel. Dah masuk tunnel 1, kemudian keluar, kemudian masuk tunnel kedua pula ya. Semua jalan kaki, nampak tuan-tuan. Sebab tu kena ada tenaga. Habis ustaz saya tak kuat jalan. Tak kuat jalan kena pakai wheelchair lah. Tengok mana pakai wheelchair kan. Tapi kena ada orang tukang tolak. Tukang tolak ni pula, macam mana ni? Siapa yang nak tolak tu? Itu kena carilah ejen-ejennya, kena pandai-pandai lah cari siapa tukang tolak tu ya. Tapi kena bayarlah budak-budak tukang tolak tu. Jadi lepas dia melontar, dia turun eskalator dan baliklah dia sampai ke tempat kemah dia, kemah yang dia tetapkan ataupun apartmen yang ditetapkan oleh pihak ejennya. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Dia nak pergi melontar tu. Jadi apabila para jemaah sekalian dia sudah melontar, dia duduk di Shisha, dia wajib bermalam di Mina 3 malam. Jadi nak wajib bermalam di Mina 3 malam ni macam mana ustaz? Nak berjalan jauh macam kita tengok tadi? Jawapannya jemaah-jemaah semua ada 2 pilihan. Ya, nak duduk di Mina sebagaimana yang telah difatwakan oleh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala ya. Bermalam di Mina sepenuhnya ya, di kemah Muaisim dan bersabar dengan keadaannya. Itu satu cara yang terbaik. Yang keduanya ialah bermalam di Mina dengan hanya melalui batasan Mina sewaktu hampir subuh. Dan selebih waktunya berada di apartmen Shisha. Kerana yang wajib ialah bermalam di Mina, bukan siangnya. Jadi itulah yang wajib. Wajibnya bermalam. Jadi ada setengah-setengah ISA yang mereka bermalam di Mina, pagi siang hari mereka berada di perumahan Shishanya. Jadi taklah jauh mana ya kalau dibandingkan dengan Muaisim. Tapi itu masing-masing punya ISA lah ya. Jadi dengan itu para jemaah sekalian, insya-Allah kita ikut apa yang telah diajari oleh ustaz-ustaz kita yang telah pun kita katakan telah mendapatkan accreditation ataupun pengesahan daripada pihak AMTAS dengan melalui peperiksaan mereka. Jadi kita terima sajalah ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada 2 cara seperti mana kita sebut tadi, iaitu dia bermalam sepenuh malam ataupun yang keduanya iaitu berada di Mina ketika terbit fajar ya. Jadi dengan itu dia sudah dikira sah bermalam. Macam mana cara praktikalnya? Itu nanti insya-Allah pihak JSA-nya akan memberikan cara-caranya dan bagaimana caranya insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jadi dengan itu sampailah kita pun melontar 3 hari ataupun 2 hari ya. Kita melontar 3 jamrah seperti mana yang wajib-wajib dan kemudian sampailah selesai kita punya ibadat haji kita tu, dan kemudian seterusnya kita melakukan tawaf dan kita melakukan sa'i seperti mana yang kita sedia maklum. Jadi mudah-mudahan ni setelah kita dapat semua melakukan sempurna ibadat haji kita, rukun yang wajibnya, mudah-mudahan semua ibadat kita tu diterima oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin, dan dikurniakan kita haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sampai situ saja untuk saya menyampaikan apa yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan itu saya mengundurkan diri, minta maaf banyak kalau dalam penyampaian saya ada kekurangan atau tersilap maka dengan itu saya mengusul 10 jari dan ucapkan maafkan kami. Maafkan ke tidak? Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita sebelum pergi haji ni kita bermaaf-maafan ya, tak ada simpan dalam hati. Walaupun orang tu tak minta maaf pun kita maafkan, jangan simpan dalam hati. Sebab orang yang bermaaf ni Allah sayang pada dia. Kenapa? Kerana Allah pun pemaaf, Allah pun suka memaafkan hamba-Nya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau ni pemaaf dan engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kami. Begitulah Allah pun suka kepada hamba yang pemaaf. Mungkin kita buat haji ni ada silap, mungkin kita ada tersalah. Tak maklumlah kita
kita ni manusia ada kelemahan, tapi dengan kerana kita sifat pemaaf, dengan kerana kita bertolak ansur, kerana kita tolong menolong, Allah tutup semua kesilapan kita. Aku ambil haji di haji mabrur. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak kata kita komplit haji aku dah belajar semua, aku komplit, belum tahu lagi. Kalau kita riak, kita megah, kita sombong, Allah tak terima juga. Tapi dengan kita buat sikit-sikit perkara ni, Allah Ta'ala terima. Kita sebelum nak keluar pergi ke Mekah ni, banyakkan sedekah. Mudah-mudahan kita sedekah ni akan jauhkan balak kita daripada musibah. Sebab sedekah, Nabi kata, sedekah tu menahan balak daripada turun. Kalau takdir Allah kita akan sakit di Mekah, umpamanya takdir Allah, tapi kerana kita sedekah, sedekah tu tahan balak tu tak sakit. Alhamdulillah. Kalau takdir Allah kita nak jatuh tangga, nak keluar rumah tu jatuh tangga, tapi kerana kita bersedekah, Allah Ta'ala tahan balak tu tak turun, tak jatuh tangga kita. Ini kelebihan sedekah tuan-tuan. Yang apa lagi banyak orang susah-susah, orang fakir miskin dan sebagainya. Jadi sebelum kita berangkat tu banyak sedekah, dan kita bermaaf-maafan dengan adik-beradik keluarga semua. Jangan simpan-simpan dalam hati. Semua silaturahim tu kita sambung, dan kita minta maaf, doakanlah saya nak berangkat haji, doa mudah-mudahan selamat pergi selamat balik dapat haji mabrur. Itulah kita minta pada mereka. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu mari sama-sama kita akhiri majlis kita pada pagi yang mulia ini dengan kita baca suratul Fatihah, dan di akhir kita dengan doa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ampunilah sekalian dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapa kami, guru-guru kami, datuk nenek kami, dan sekalian muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau telah membawa kami, menjemput kami untuk ke tanah suci-Mu ya Allah. Kurniakanlah kami kemudahan untuk berangkat ke tanah suci-Mu ya Allah. Ridailah kami datang ke tanah suci-Mu ya Allah. Ridailah kami sebagai menjadi tetamu-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tahu kami tak layak sampai ke tanah suci-Mu ya Allah, kerana kami tahu diri kami siapa. Manusia pandang kami seperti orang yang baik, tapi Kau saja tahu bagaimana diri kami ya Allah. Ya Allah, tapi Kau sungguh baik pada kami. Begini banyak salah silap kami, tapi Kau masih lagi membawa kami untuk sampai ke tanah suci-Mu. Ya Allah, Kau mudahkanlah kami sampai ke tanah suci-Mu dengan aman dan selamat. Kurniakanlah kami sihat walafiat zahir kami dan batin kami ya Allah, dan kurniakanlah kami keselamatan perjalanan kami, penerbangan kami, kenderaan kami, dan berikanlah kami keselamatan dalam kami mengerjakan wukuf di Padang Arafah, Muzdalifah dan di Mina, dan dapat menyempurnakan semua rukun-rukun haji ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian-Mu ya Allah. Jangan Kau menguji kami dengan ujian yang berat ya Allah. Kami tahu kami tak mampu menghadapi ujian yang berat ya Allah. Berikanlah kami kekuatan menghadapi ujian-ujian-Mu ya Allah. Ikhlaskanlah hati kami dan segala amal ibadat kami ya Allah. Jauhkanlah kami bersifat riya, ujub dan megah, sombong dan takbur, hasad dan dengki ya Allah. Jadikanlah hati kami sifat kasih sayang, sifat cinta padamu, cinta pada Rasul-Mu, dan cinta pada kaum muslimin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu, berapa ramai dari kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkanlah sakit-sakit kami ya Allah. Berapa ramai daripada adik-beradik kami, keluarga kami, ibu ayah kami yang sedang sakit, sembuhkanlah sakit-sakit mereka. Dan demikian juga teman-teman kami yang mohon doa daripada kami, sembuhkanlah sakit-sakit mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak isteri kami yang kami bakal tinggalkan mereka dalam keadaan aman dan selamat, jauh pada segala musibah, bala dan bencana ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah anak cucu kami orang-orang yang baik-baik, yang soleh dan solehah, yang beriman lagi, yang bertakwa. Anak-anak kami yang masih belajar, terangkanlah hati mereka ya Allah. Anak-anak kami belum ditemui jodoh, kurniakan mereka jodoh yang baik-baik ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau berikanlah pahala yang berlipat ganda kepada sekalian mereka yang telah bersusah payah untuk menyelidikan perjalanan dan melancarkan perjalanan untuk kami dapat berangkat haji ya Allah, maupun daripada pihak agensi kami, maupun daripada Pak Majlis Agama Islam Singapura, dan juga daripada sekalian mereka yang telah membuat usaha untuk supaya kami dapat berangkat ke tanah suci-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah kedatangan kami dan jadikanlah haji kami haji yang mabrur ya Allah, haji yang Kau ridai ya Allah, haji yang akan menjadi teman kami dalam kubur kami, haji yang akan menjadi teman kami di padang mahsyar ya Allah, haji yang akan menjadikan pelindung kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, janganlah ini haji terakhir untuk kami. Mudahkanlah kami disampaikan ke tanah suci-Mu dalam kerja haji ataupun umrah,
dan berziarah kepada kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana ya Allah, semua kami mempunyai hajat ya Allah, kurniakanlah, sampaikanlah, kabulkanlah semua hajat-hajat kami, hajat hadirin dan hadirat dan mereka yang mengikuti akan video ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum yataqabbal ya Karim. Thank you dan terima kasih Al-Fadil Ustaz Tengku Ustaz TM Fauzi atas penerangan beliau dan juga kerana memimpin doa penutup kami. Semoga tuan-tuan dan puan-puan mendapat haji mabrur insya-Allah. Baiklah, dengan ini maka berakhirlah sudah majlis hari ini bagi pihak MUIZ dan AMTAS. Majlis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir untuk bersama kami di pagi ini. Majlis juga ingin memohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam menganjurkan majlis ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa kita dan memakbulkan segala hajat kita. Amin. Ladies and gentlemen, we have now come to the end of the event. On behalf of MUIZ and AMTAS, we would like to record our sincerest appreciation and thank you for your kind presence in this year's Hajj pre-departure briefing. Do accept our apologies for our limitations and shortcomings in organizing this event. May Allah Subhanahu Wa Taala forgive all our sins and grant us our intentions. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.